أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman. Wa kullan atayna hukman wa 'ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibali yusabbihna wa at-tayru kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, keizinan pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita ditemukan lagi. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini menjadi salah satu daripada catatan kebaikan kepada diri kita bila berhadapan dengan Rabbul Jalil, insya-Allah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan hari ini dengan Riyadhus Shalihin jilid yang kedua, sambungan daripada bab menyuruh membuat kebaikan dan melarang daripada melakukan kemungkaran, mengambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam suratul Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'ina allazina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Suratul Maidah ayat 78 dan 79, yang bermaksud orang kafir daripada Bani Israel yang telah dilaknat melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibnu Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh. Mereka sentiasa tidak berlarang-larangan, iaitu sesama sendiri, daripada perbuatan mungkar, derhaka dan pencerobohan yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amatlah buruk apa yang telah mereka lakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maksud ayat, dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu ialah yang datang daripada Tuhan kamu, maka sesiapa yang mahu beriman hendaklah ia beriman, dan sesiapa yang mahu kufur, iaitu ingkar, biarlah mereka mengingkari. Ila akhir ayat.
Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada ayat suratul Maidah dan ayat daripada suratul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang perbuatan-perbuatan yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, perbuatan yang disuruh ke atas kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan daripada kemungkaran. Allah Ta'ala jadikan manusia di atas muka bumi ini dengan berbagai makhluk. Di antara makhluk yang sempurna, yang terpilih dan teristimewa ialah manusia. Jadi Allah Ta'ala berikan akal, buatlah perkara-perkara yang baik, tinggalkan perkara-perkara yang mungkar. Namun demikian, di antara manusia yang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat dan juga melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang beriman, sesungguhnya dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan suruhan dia. Dan alhamdulillah hari ini kita datang ke rumah Allah Ta'ala atas seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuanlah di antara orang-orang yang beriman, seperti mana yang Nabi SAW mengatakan bahawa sesungguhnya salah satu tanda daripada orang-orang yang beriman ialah apabila tiba sahaja satu kewajipan yang dia nak lakukan, iaitu menunaikan solat subuh, maka dia ini bangun dan bangkit daripada tidurnya mencari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadat. Nabi menyatakan sesungguhnya itulah tanda-tanda orang beriman, dan bagi dia layaklah untuk dia ini dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahanlah sesungguhnya apa yang Nabi SAW katakan tidak dusta dan satu kebenaran, dan mudah-mudahan menjadi satu kenyataan bagi kita bila mana suatu ketika nanti kita ini tiada, kita berhadapan dengan Allah SWT, kita akan sama-sama berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Semalam Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan terutama bagi saya dan kepada tuan-tuan sendiri. Semalam Pak Cik sendirilah, Pak Cik pada isteri saya kembali ke rahmatullah jam 4 petang. Dan pada hari Jumaat itu juga semalam selepas subuh, seorang daripada jemaah dan anak murid yang mengikuti pengajian saya pun kembali ke rahmatullah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala berikan bagi dia satu keistimewaan, yang mana kembali dia pada yaumul Jumaah. Kita minta semua kita ini pergi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, di hari yang baik. Dan Allah Ta'ala memilih ke atas hamba-hambanya yang terpilih. Jadi kita ni tuan-tuan sudah pastinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan tu yang kita akan tempuh melalui satu alam yang lain, namanya alam akhirat. Bila mana sampai kepada alam akhirat, manusia alam yang keempat dia tak akan kembali ke alam yang ketiga. Alam yang ketiga dia tak kembali kepada alam yang kedua. Alam yang kedua dia tidak berundur juga kepada alam yang pertama. Jadi alam ni dia terus berjalan sampailah satu destinasi bagi mereka yang beruntung masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah
kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalam Nabi yang dinamakan hadis, sentiasa menyedarkan kita agar sentiasa ingat Allah Ta'ala dengan rasa ketakutan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada perasaan takut, dan mesti ada perasaan takut sesungguhnya di antara orang-orang yang beriman. Saya nak ajak pada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, seperti mana yang Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, di mana Allah menyatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Allah menyatakan bahawa Allah melaknat. Laknat ni sesungguhnya satu perkara yang Allah letakkan martabat dia ni di dalam Al-Quran, ialah kepada hamba dia yang ingkar sungguh dan tak akan masuk dalam syurga, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Siapa dia? Ialah iblis. Tetapi perkataan ni Allah Ta'ala menyatakan kepada manusia. Allah sendiri menyatakan kepada manusia, dibagi tahu kepada allazina kafaru, iaitu orang-orang kafir. Dan percayalah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, itulah di antara golongan yang Allah akan letakkan mereka sesuatu yang amat dahsyat selepas hidup di dunia. Dia melalui alam akhirat yang dinamakan alam kubur. Ada 5 golongan yang Allah Ta'ala akan azab. Salah satu daripada yang pertama ialah orang-orang kafir. Itu yang pertama, orang-orang kafir. Bagaimana keadaannya? Wa na'udzubillah. Sesuatu dalam keadaan gelap gelita, keadaan ketakutan, keadaan keseorangan. Itulah yang dilafazkan oleh seorang tabi'in yang disebut nama dia di dalam sirah ialah Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ni tuan-tuan ialah tabi'in. Tabi'in ialah orang yang hidup selepas zaman para sahabat, merujuk manusia kepada hukum Allah Ta'ala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rujukan tersebut kepada Khulafa Ar-Rasyidin yang dipanggil dengan khalifah, pemimpin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafa Ar-Rasyidin. Habis sahaja keempat-empat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih ke arah merujuk kepada para sahabat. Para sahabat ni jangka dia masa lama berbanding dengan Khulafa Ar-Rasyidin, sebab para sahabat ni di kalangan orang yang sempat bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, bersama memperjuangkan Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malahan dia berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pulang kepada negara asal dia, sama ada di Yathrib ataupun negara-negara di Habsyah ataupun di Syam. Dia di kalangan sahabat. Selepas daripada sahabat itulah dipanggil tabi'in. Dan tabi'in ni tuan-tuan, pernah saya ceritakan nama-nama yang kita pernah dengar juga di dalam sirah, seperti mana seorang perempuan Rabiatul Adawiyah.
Rabi'atul Adawiyah ialah golongan tabi'in. Sama juga yang saya nak bawa kisah ini ialah Atta' bin Abi Rabah. Atta' bin Abi Rabah ni tuan-tuan golongan tabi'in. Hidup sewaktu di zaman kerajaan Umayyah. Sewaktu dalam pemerintahan Islam beralih daripada Madinah ke Syam atau disebut dengan Damaskus, iaitu Syria. Pemerintahan Islam dahulu mula-mula wujudnya, masyhurnya sewaktu di Madinah di bawah pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikuti dengan Abu Bakar di kota Madinah, diikuti dengan Umar di kota Madinah. Perkembangan Islam menular sehingga kan sampai ke negara-negara Arab yang lain, termasuklah sampai ke Habsah, sampai ke Mesir, sampai kepada Syam, Iraq, Iran, Sudan, semua sampai tuan-tuan. Bukan sahaja di negara Arab, malahan terus sampai ke China di bawah pemerintahan sahabat yang dinamakan Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab. Sahabat yang pergi memperkembangkan Islam waktu itu ialah Sa'ad bin Waqqas. Sebab itulah tuan-tuan, sesiapa yang pernah pergi ke China, dia akan pergi suatu tempat menziarahi perkuburan Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Waqqas tuan-tuan, dikatakan kuburnya di sana. Sebahagian pendapat, tanya orang di negara China, dia kata inilah dikatakan bahawa kubur Sa'ad bin Waqqas. Tuan-tuan dapat bayangkan tak, negara China dengan Madinah kan jauh ke sana tuan-tuan. Tetapi sependapat mengatakan bahawa makam Sa'ad bin Waqqas ialah di bumi Madinah, di Baqi'. Dan kita tak hairanlah tuan-tuan kalau kita dengar ada figure-figure sahabat yang kubur dia menjadi khilaf. Tetapi ada yang sahabat tuan-tuan, malahan Khulafa' Ar-Rasyidin sampai sekarang pun kita tak tahu kuburnya di mana. Iaitu siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tuan-tuan tahu ke kat mana kubur Sayyidina Ali? Pernah dengar tak kisah dia? Kubur dia di mana? Kalau Abu Bakar kita tahu bersebelahan dengan makam Nabi SAW. Kalau Umar kita tahu memang berada di dalam rumah Nabi SAW bersebelahan dengan Abu Bakar. Dan Uthman kita tahu berada di Baqi', tapi Sayyidina Ali kita tak tahu tuan-tuan. Perkembangan Islam sampai ke China, Sa'ad bin Waqqas. Ada mengatakan di sana, ada mengatakan di Baqi'. Sama juga di Malaysia ni tuan-tuan, di tanah Melayu dahulu. Yang tuan-tuan kenali waktu itu, berlari dia apabila berlaku peperangan. Seperti mana ada di Sempang ada satu makam, nama dia makam Tun Teja. Makam Tun Teja. Makam Tun Teja ada kat mana? Kat Sempang Merlimau tuan-tuan, di kampung Sempang. Dia daripada Pahang larikan diri ke Johor. Pahang nak pergi Johor, lalu Melaka, mati kat Sempang tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kat Sempang ada satu makam Tun Teja. Tuan-tuan kalau pergi Pahang, tuan-tuan yang terkejut kat situ ada makam Tun Teja di Pahang. Pergi Johor kata pun itu makam Tun Teja. Jadi Tun Teja ni tuan-tuan ada 3 makam. Tak hairan tuan-tuan. Jadi nak cerita ni siapa? Atta' bin Abi Rabah. Nak ceritakan dia ini tuan-tuan golongan tabi'in.
duduk di Mekah. Pemerintahan Islam telah berpindah ke bumi Syria. Waktu itu siapa? Di bawah penguasaan Muawiyah. Selepas pentadbiran berpindah daripada Madinah, berlaku pergolakan tentang kepimpinan Islam. Bila mana Sayyidina Osman dibunuh oleh pemberontak-pemberontak. Politik masa itu kalang kabut, tuan-tuan. Politik kalang kabut. Diambil alih oleh siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah selepas Zubair dan juga Talha berbai'ah. Bila mana tahu Osman Ibn Affan dibunuh, Zubair dan juga Talha menegaskan bahawa ingin mencari pembunuh sebenar Sayyidina Osman. Itu yang dia nak cari, tuan-tuan. Namun demikian, sependapat mengatakan di kalangan umat Islam, dia minta supaya kita lantik dahulu kepimpinan Islam selepas tiadanya khalifah. Sebab Sayyidina Osman dah meninggal, dah wafat dah Sayyidina Osman. Cari pemerintah dulu, barulah kita susun untuk cari pembunuh. Sebab kita tak tahu siapa yang kita nak ikut bertaut di pada siapa. Itu yang Talha dan Zubair berbai'ah mengangkat Ali karamallah menjadi pemimpin. Selepas diangkat, tuan-tuan, sependapat mengatakan lantik dahulu ketua. Setelah dilantik, tuan-tuan, ada pendapat mengatakan bahawa satukan dulu umat Islam. Selepas berpecah, satukan dulu. Selepas satukan dulu, kita dah bersatu sama-sama dalam panji Islam, baru kita cari pembunuh. Talha dah tak tahan, tuan-tuan. Zubair dah tak tahan. Seorang sahabat menantu Nabi dibunuh. Dia tak sabar untuk cari siapa pembunuh dia. Akhirnya keadaan Ali ini, tuan-tuan, sebagai pemerintah untuk menyatukan umat Islam, Zubair dan Talha telah lari ke bumi Mekah mencari isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu ialah Aisyah. Dia pergi daripada Madinah sampai ke Mekah, jumpa dengan Aisyah, menceritakan cerita apa yang berlaku pada bumi Madinah pemerintahan Islam. Aisyah menyokong dan terus pergi mencari pembunuh yang dikatakan telah lari ke bumi Damsyik. Dan sependapat mengatakan lari ke bumi Kufah. Kufah ni di antara Iraq, Iran, tuan-tuan. Bergeraklah Talha ke sana, dan Sayyidina Ali mengetahui, dia pun bergerak juga untuk menahan daripada Talha bertindak, sebab kepimpinan di bawah Sayyidina Ali. Maka pertembungan berlaku, mendapat persepakatan, lalu bersatu untuk mencari pembunuh. Tapi kat situ ada konflik, sebab ada di kalangan kumpulan waktu itu antara kumpulan Ali dan juga kumpulan Aisyah, di kalangan orang-orang munafik ataupun orang-orang yang sebagai pemecah kepada kesatuan Islam di kalangan orang-orang Syiah. Kita tutup cerita tu, tuan-tuan. Kita berbalik. Pemerintah di bawah penguasaan Damaskus di Syria. Atha bin Abi Rabah ni ada kat mana? Ada bumi Mekah. Orang semua masyhur dengan nama Atha bin Abi Rabah. Sebut saja Atha bin Abi Rabah, semua percaya dalam keadaan dialah di antara ulama-ulama, di antara ketua ulama-ulama mencari hukum tentang bab haji. Sahabat-sahabat kata, tanyalah kepada Atha bin Abi Rabah. Dia pendakwah, tuan-tuan. Orangnya hitam, dia cacat, mata dia dalam keadaan tidak sempurna sebelah, dan kaki dia timpang. Orang tak mengenali jasad dia, tapi mengenali nama dia. Tetapi
Allah SWT mengenali Atha bin Abi Rabah. Nak ceritakan tentang, walaupun dalam keadaan seorang pemerintah ketika itu, Sulaiman bin Abdul Malik, selepas pemerintahan berubah di bumi Damsyik yang dikuasai oleh Muawiyah. Waktu bila mana tuan-tuan Sayyidina Ali ni wafat, dibunuh, dan anak dia ketika itu ialah Hasan dan Husin, berada di bumi Madinah, nak diangkat menjadi pemerintah sebagai khalifah, punca kuasa bagi kerajaan Islam. Kan saya bagi tahu tadi, Sayyidina Umar telah sebarkan dalam keadaan Islam itu sampai ke bumi Syria, bumi Syam. Di Syam tu adalah salah satu daripada cawangan penguasaan Islam yang diketuai oleh Muawiyah. Muawiyah marah tuan-tuan bila pemberontak bunuh Sayyidina Osman. Jadi bila mana Sayyidina Ali ini meninggal tuan-tuan, nak lantik Sayyidina Hasan, Muawiyah pun dalam keadaan terima. Tapi penguasaan ketika itu, kekuatan dia telah beralih bukan di Madinah tapi di bumi Syria. Maka Hasan dan Muawiyah ni bersepakat meletakkan kepimpinan ini berada di tangan Muawiyah. Sebab sejak daripada itulah penguasaan, ketenteraan dan pentadbiran Islam berada di Syria. Maka Sayyidina Hasan melepaskan semuanya kepada Muawiyah. Itu datang pemberontak kata tak puas hati dengan Muawiyah, dia menyokong Husin untuk dijadikan sebagai kepimpinan, kerana Husin ada ketegasan. Puak mana? Puak Kufah ni hantar surat tuan-tuan, Iran ni hantar surat kepada Husin untuk naikkan sebagai kepimpinan. Untuk siapa? Untuk serang Muawiyah. Inilah pergolakan yang berlaku, sehingga kan Sayyidina Husin pun dibunuh. Jadi nak cerita, Islam masa tu pentadbiran telah beralih ke Syria. Muawiyah Allahumma salli. Atha ni tuan-tuan berada di bumi Mekah. Dia ini bawa semua cerita-cerita apa pengaduan daripada umat Islam yang ada di bumi Mekah dan Madinah, dan dia lah yang akan bawa pergi ke Syria. Dia sebagai pendakwah, pergi ke sana dengan menggunakan seekor keldai tua. Tapi semua masyhur. Kepimpinan umat Islam masa tu bila sebut Atha, memang semua menghormati, hormat sungguh. Sulaiman pernah datang, kepimpinan tu datang bersama dengan keluarga dia untuk menaikkan haji. Beratur tuan-tuan satu kemah nak berjumpa dengan Atha bin Abi Rabah. Bila raja tuan-tuan datang, VVIP lah dia, terus potong queue untuk jumpa dengan Atha. Bertemu dengan Atha melayani, lalu dia bertanya, sesungguhnya wahai khalifah, kamu datang ini ingin bertanyakan kepada aku sama ada masalah peribadi ataupun masalah ummah. Dia bawa dia punya pengawal-pengawal tuan-tuan. Atha dalam keadaan orang yang hitam, tapi rujukkan kepada semua umat Islam. Dia kata, saya datang untuk bertanyakan tentang peribadi. Kata kalau khalifah sendiri ingin tanyakan pasal peribadi, tuan sila beratur. Sebab ada di antara orang-orang yang berada di luar kemah ini beratur nak bertanya kepada aku, sedangkan engkau pemimpin nak tanya tentang masalah peribadi, kamu pun beratur sekali. Tuan-tuan, ketegasan dibawa oleh siapa? Atha. Beratur tuan-tuan. Bonza marah, tapi dia tak kisahlah. Tapi Sulaiman memanggil semua di kalangan pengikut dia. Dia kata, belajarlah kamu dengan ilmu. Sesungguhnya Allah mengangkatkan darjat bagi orang-orang yang berilmu. Inilah contohnya seperti mana berlaku kepada Atha. Sampai di bumi Syria tuan-tuan, habis kisah tersebut bumi Syria. Bila Atha ni tuan-tuan datang daripada Mekah dan Madinah pergi ke Syria. Bila nak sampai ke Syria tuan-tuan, seorang tabi'in juga yang bernama Atha al-Khurasani, dia nampak Atha bin Abi Rabah, dia turun daripada kenderaan dia tuan-tuan, terus jumpa dengan Atha bin Abi Rabah. Dia peluk tuan-tuan, sebab dia ni masyhur alim dia.
Anak Ata' Khurasani mengatakan bahawa ayah jumpa dengan siapa ni? Orang yang hitam, yang cacat ni. Dia kata, jaga mulut kamu wahai anakku. Itulah Ata' bin Abi Rabah. Terkejut anak dia. Ata' bin Abi Rabah? Ya, seorang ulama yang besar. Pergi minta maaf kepada dia. Dia pun pergi tuan-tuan, minta maaf. Ata' Al-Khurasani kata bahawa, ya Ata', marilah aku temankan untuk masuk ke istana. Kalau tidak kerana Ata' bin Abi Rabah, aku tak akan dapat masuk ke dalam istana. Walaupun dia mempunyai kekayaan, tak boleh jumpa dengan khalifah. Akhir masuk tuan-tuan. Khalifah tengok sahaja Ata' bin Abi Rabah. Dikatakan di situ Khalifah Hisham. Dia pun turun tuan-tuan, nampak Ata' bin Abi Rabah, dia angkatkan kemuliaan ke atas Ata' bin Abi Rabah. Duduk berdekatan di singgasana bersama dengan khalifah. Apa tujuan kamu datang wahai Ata'? Dia kata, wahai khalifah, sesungguhnya aku datang daripada bumi Makkah, Madinah. Di sana terdapat tetamu Allah dan tetamu Rasul. Kamu sebagai pemerintah Islam masa itu dah kat Syria. Kamu berada di bumi Syria ini sebagai pemerintah. Aku bawa khabar tetamu-tetamu Allah yang ada di Mekah dan Madinah. Banyak di kalangan mereka ini tertinggal daripada penerimaan sebagai asnaf. Terkejut tuan-tuan. Pemimpin terkejut, diarahkan Menteri Keuangan dia keluarkan sebahagian daripada harta untuk terus hantar ke bumi Mekah, Madinah. Kerana apa? Dia beriman. Kemudian, apa lagi yang ingin kamu adukan wahai Ata'? Banyak di kalangan orang-orang mujahidin yang tidak diberikan dengan sumbangan gaji dia, keluarkan sebahagian keuangan, hantarkan terus. Diberikan 4/5 daripada persoalan. Yang nak ceritakan kat sini tentang Ata' bin Abi Rabah memberikan peringatan kepada pemimpin. Dia kata apa? Dia berdiri ketika itu, wahai khalifah, sebenarnya apa yang aku beritahu kepada engkau dengan beberapa perkara, 4/5 perkara ini, tapi inilah perkara yang paling besar yang aku nak sampaikan. Apa dia wahai Ata'? Masa tu khalifah tunduk. Dia menghormati Ata'. Dia berdiri tuan-tuan dan berhadapan dengan khalifah. Dia kata, wahai khalifah, sesungguhnya kamu berada di atas muka bumi ini, kamu keseorangan. Kamu lahir, kamu seorang diri, tanpa pakaian, tanpa apa-apa. Ingat, sesungguhnya kamu akan menemui Allah seorang diri, dan kamu akan dimasukkan dalam liang lahat kamu sendiri. Kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu akan menjawab seorang diri, dan kamu akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diadili kamu seorang diri. Menangis pemimpin ini tuan-tuan. Menangis pemimpin ini kerana apa? Diberikan peringatan oleh Ata'. Keadaan menangis yang teramat sangat tuan-tuan. Ata' tinggalkan istana dan balik menaiki keldai dia daripada bumi Syam atau Syria ni sampai ke Madinah semula. Tuan-tuan, sampai ke Mekah semula, bukan dekat, berbulan tuan-tuan. Nak ceritakan raja masa tu menangis sungguh, ketakutan. Seorang raja yang mempunyai keimanan. Inilah peringatan yang dikisahkan tentang Ata' kepada manusia. Dan manusia akan menemui satu tempat, nama dia alam kubur. Orang yang Allah Ta'ala akan seksa pertama ialah orang kafir. Yang kedua siapa? Orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga siapa? Yang ketiga ialah orang yang tidak menjaga istinja dia. Ini alam kubur tuan-tuan. Sebab tu alam kubur kena berhati-hati. Menceritakan bila manusia berada alam kubur, penyiksaan bagi mereka yang ingkar, itulah petanda awal untuk dia selamat di akhirat besok. Kalau seandainya hukuman dia ini
diberikan dengan keadaan kekerasan, di akhirat besok lagi keras. Ini Allah bagi tahu ni. Allah bagi tahu di antara yang Allah Ta'ala laknat orang-orang kafir dan golongan di antara yang Allah datangkan dengan Nabi Daud, didatangkan dengan Nabi Isa alaihissalam, namun mereka ini engkar. Engkar, tunggulah. Dia akan melalui satu tahap ke satu tahap. Perjalanan yang jauh tuan-tuan, jauh sungguh. Bukannya sekejap, lama. Kita hidup memang sekejap. Alam yang kita temui yang paling sekejap ialah alam rahim. Alam rahim ni tuan-tuan 9 bulan aja duduk dalam perut, kemudian keluar. Sebahagian ada yang pendek ialah alam dunia. Lahir kat dunia, dia meninggal. Itu sekejap. Lepas tu tuan-tuan, yang manusia akan tempuh. Itu bila mana dalam keadaan semalam bila tengok mayat jenazah tuan-tuan, saya tengok, saya angkat kain dia, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dah terbayang bagi kita kalau kita yang berada kat situ, apa yang kita nak buat masa tu tuan-tuan. Dah tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa dah. Kita punya amalan dah terhenti dah. Terhenti sungguh. Tak boleh buat apa-apa. Yang boleh buat bila? Inilah waktu sekarang kita ni. Tuan-tuan sekarang berusia dalam usia berapa? Mungkin ada yang 70, mungkin ada 60, mungkin ada 50, mungkin ada 40. Dan pastilah sesungguhnya tuan-tuan, daripada usia 40 ke atas ni tuan-tuan, orang-orang yang dalam keadaan sedar, dia telah berubah. Sebab itulah perubahan bagi kita ni sebagai seorang Islam kena berubah. Jangan sampai usia kita dah 40 tak mau berubah. 41 tak berubah, sampai ke 50 tak berubah tuan-tuan, dia khawatiri manusia ini akan ikut turutan kehidupan dia yang sebelum tu. Kan ramai tuan-tuan 40 tahun ke atas di Tanjung Minyak ni, ramai tak tuan? Ramai. Kenapa tak nak berubah keadaan diri kita ini untuk terus dekat dengan Allah Ta'ala? Bukan kita tak tahu, kita percaya. Nabi bagi tahu orang yang melangkah pergi rumah Allah Ta'ala, itulah jaminan bagi dia untuk masuk dalam syurga. Allah dah bagi tahu macam tu melalui Nabi SAW. Nak tahu ahli-ahli syurga ialah orang yang bila sampai waktu, dia terus mencari rumah-rumah Allah. Itulah orang beriman, dan mereka ini akan dimasukkan dalam syurga. Allahu Akbar. Berubah. Ya, usia 40 kena berubah tuan-tuan. Kena berubah. Usia 40. Usia 50, waktu kita menambah. Menambah apa? Menambah dengan amalan kita. 50 kena menambah amalan tuan-tuan. Sebelum 40 tu dah amalan, ya Allah, kita tinggalkan dengan solat, dengan puasa, banyak perkara-perkara yang kita langgar tuan-tuan. 50 kita kena menambah dengan amalan-amalan kebaikan. Usia 60 tuan-tuan, kita bermuhasabah, hisap balik kita punya amalan kita. Dah cukup ke belum? Sudah semestinya tak cukup lagi tuan-tuan. Dan ingat, bila kita telah sampai kepada usia 70, usia 70 adalah usia menanti. Menanti tuan-tuan. Kenapa menanti? Sebab Nabi SAW bagi tahu umur umat aku ni di antara 60 ke 70. Tengok para sahabat. Para sahabat tuan-tuan yang dekat dengan Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman, Ali tuan-tuan, tu yang dekat tuan-tuan. Dia kembali ke rahmatullah. Usia dia berapa? Usianya ialah 63 tahun. Rasulullah SAW hidup sehingga usia 63 tahun. Abu Bakar meninggalnya ialah usia 63 tahun. Abu Bakar dengan Rasulullah SAW ni menantu dan pak mentua.
Abu Bakar pak mertua Nabi. Nabi itu adalah menantu Abu Bakar. Rasulullah SAW menjadi kepimpinan usia 63 tahun, Nabi wafat, kemudian diambil alih oleh siapa? Abu Bakar 2 tahun setengah. Bermaksud Abu Bakar dan Rasulullah ni siapa yang tua? Rasulullah tua. Tua dia 2 tahun setengah. Lepas 2 tahun setengah, 63 tahun, Abu Bakar pun meninggal. Siapa yang ambil alih? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, usia dengan Nabi SAW, selisih dia tuan-tuan 13 tahun. 13 tahun. Sebab tu Nabi SAW usia 40 tahun, Sayyidina Umar usia dia masa waktu itu ialah 27 tahun. Selisih 13 tahun, 27 tahun. Sayyidina Umar masuk Islam tak? Sayyidina Umar tak masuk Islam. Malahan dia ingin bunuh Nabi SAW dalam usia 27 tahun. Nak bunuh Nabi. Bila dia masuk Islam? Bila dia beriman dengan Nabi, beriman kepada Allah, masa usia dia ialah 33 tahun. Selepas 6 tahun Nabi berdakwah di bumi Mekah, baru dia masuk Islam. Dalam fatrah 30 ke 40 tuan-tuan, berubah. Kalau seandainya tak nak berubah tuan-tuan, dikhawatiri kita nampak ramai di kalangan orang yang berusia, dia tak nak cari rumah-rumah Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab dalam usia 40 ni tuan-tuan, dia tak nak berubah pada diri dia. Yang kita takut, kita khawatir dalam keadaan dia ni tuan-tuan akan bawa kehidupan dia yang lama. Tapi kalau orang yang dah berubah tuan-tuan, dia suka, dia cinta. Ahli Korea saya, Masya Allah, ahli masjid tuan-tuan, setiap waktu di kalangan orang awalin dalam masjid. Orang awalin. Kalau hari Jumaat tuan-tuan, pukul 12 dia dah datang dah. Masa waktu 1:30, pukul 12 dah datang. Duduk kat masjid, baca Quran. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji dengan musibah kepada dia. Dilanggar oleh kereta tuan-tuan. Akhirnya kaki dia dalam keadaan sakitlah, di simen. Di simen tuan-tuan. Dan kami pergi masjid, terngiang-ngiang keadaan telatah dia, watak dia nampak selalu ada, tapi dia tak ada masa tu. Dia ada di rumah. Saya terkejut tuan-tuan bila waktu asar, selesai waktu asar, tiba-tiba dia ada, dia duduk kat tepi sekali. Sebelum tu dia duduk tengah, duduk tepi sekali bersama dengan kerusi. Saya datang jumpa dia, kata, "Wak dah sihat wak," dia kata. "Macam ni lah," dia kata. Tuan-tuan tahu tak apa jawab perkataan yang dikeluarkan daripada kata-kata dia? Saya tanya lepas tu kan, saya tanya, "Sihat, dah sihat ke wak?" Dia kata macam ni lah. Perkataan yang lepas dijawab tu tuan-tuan, apa agak-agaknya tuan-tuan? Terus dia cakap dengan saya, "Ustaz, dah 3 minggu saya tak datang masjid." Bermaksud setiap hari tu dia mengira tuan-tuan, seminggu ke seminggu dia tak datang masjid tu. Dia dah 3 minggu, masuk minggu ketiga, "Ustaz, saya tak datang masjid, ni baru datang." Dah sihat betul ke? Semalam baru buka simen. Dia tak datang sebab apa? Di simen. Kaki dia tu datang. Buka terus pergi masjid tuan-tuan. Tak boleh sembahyang sujud betul, tak boleh. Kaki dia tak boleh lipat. Tapi hati dia, Allahu Akbar, hati dia dah tergantung ni tuan-tuan kat masjid. Dan sampai sekarang lah dia dah di golongan awalin balik, duduk kat situ balik. Tapi duduk keadaan duduk kat kerusi lah. Hati dia tergantung. Masya Allah. Kita tak nak dalam keadaan bila jadi orang yang Allah Ta'ala dilaknat. Usia 40 tak berubah. Osman sama juga, usia dia 63 kembali ke Allah, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Sebab tu kita kena dalam keadaan berubah sungguh. Berubah daripada perbuatan-perbuatan yang lampau, yang kalau seandainya kita larang. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran ni, sesungguhnya Allah Ta'ala melaknat bagi orang kafir dan di kalangan Bani Israel daripada kaum Bani Daud, Nabi Daud alaihissalam dan Isa, di antara umat-umat dia.
Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan mereka dalam keadaan menentang, berpecah, dalam keadaan dia melakukan perkara-perkara mungkar. Masya Allah. Ini Allah Ta'ala nyatakan. Walaupun Allah Ta'ala bagi tahu kebenaran dan ditunjukkan, Allah tunjukkan dengan kebenaran-kebenaran. Qulil haq min rabbikum, Allah Ta'ala tunjukkan dengan kebenaran-kebenaran. Apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, siapa yang mau beriman, teruskan, maka dia beriman. Tetapi bagi mereka yang kufur, maka Allah kata, lihatlah keadaan dia kufur, kufurlah. Tapi ingat, bila kufur kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu ketika nanti akan diadili. Bila diadili ni tuan-tuan, takut. Sebab tu Allah Ta'ala berikan peringatan kat kita dengan ujian-ujian, macam-macam ujian. Kesakitan. Sebenarnya saya ni tak stabil. Hari ni memang saya tak stabil, tuan-tuan. Mana-mana kuliah saya subuh, ni ada ahli Korea saya yang ikut sama ni, tuan-tuan. Subuh saya tak naik jadi imam. Saya tak stabil. Berapa kali saya nak tumbang, tuan-tuan. Kat kampung pun kalau saya yakin saya boleh naik, saya naik. Allah Ta'ala uji. Alhamdulillah, tanda Allah Ta'ala sayang. Kita diuji, tuan-tuan diuji. Saya pasti tuan-tuan ni diuji. Mungkin tuan-tuan diuji dengan kesakitan kaki kita, mungkin diuji dengan macam-macam penyakit. Tanda Allah Ta'ala sayang. Adakah hamba Allah yang tak ada diuji? Semua diuji. Malahan Allah bagi tahu dalam Al-Quran, sesiapa yang nak masuk syurga, tunggulah ujian daripada aku. Cuma ada di antara orang yang tak diberi sakit langsung dalam dunia. Ada? Tak diuji dengan kesakitan. Tapi akhirnya bumi pun tak terima dia. Bumi tak terima dia, tuan-tuan. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun tak ada darah tinggi, kencing manis pun tak ada. Dia tak makan ubat, tuan-tuan. Dia tak ada buku hijau pergi klinik. Tuan-tuan ada buku hijau? Kan ada buku hijau kan, 3 bulan sekali datang. Fir'aun tak ada. Sebab dia tak sakit. Dia kencing tawar, tuan-tuan. Kencing masam ke tawar tak tahulah, tapi dia tak ada kencing manis. Darah tinggi pun tak ada. Darah rendah tak ada. Tiba-tiba mati je terus. Akhirnya bila mati, bumi pun tak nak dia. Ingatlah kita ni, tuan-tuan, berasal daripada tanah. Warna kulit kita tanah. Kulit kita ni warna tanah, tuan-tuan. Pergilah pergi cari tanah yang sama dengan kulit kita. Kalau kita tengok India tu, kulit dia hitam, tuan-tuan. Berasal daripada tanah. Sebab tanah ada tak warna hitam? Ada. Kalau kita tengok di kalangan orang-orang Cina, kulit dia putih tu, pergi kat tanah, ada tak kulit warna putih macam tu tanah dia? Ada. Sebab kita kena ingat, kita ini berasal daripada air mani yang dahulu, daripada Nabi Adam, dijadikan daripada tanah. Dan kita akan kembali kepada tanah. Duduk dalam liang lahat, dimakan oleh cacing tanah. Dan tuan-tuan angkat tangan, tuan-tuan, tanah bertemu dengan tanah. Tuan-tuan datangkan, ciumlah tangan tuan-tuan yang tak ada kena minyak wangi, sabun. Tuan-tuan cium. Tuan-tuan ambil tanah, cium. Sama bau dia. Kalau tuan-tuan ada hilang ada penyakit, kalau adalah di antara keluarga yang kena kencing manis, tuan-tuan, daging yang dah busuk, tuan-tuan, kita cucikan di kalangan keluarga, tangan kita ni akan melekat dengan bau busuk tu. Pengalaman arwah bapak lah, sebagai seorang noja, tukang mandikan mayat. Ni anak Bilal, ayah dia pun sama tukang mandikan jenazah yang telah kena penyakit kencing manis, tuan-tuan. Bila dimandikan, tiba-tiba tolak ni, tuan-tuan, dia hancur daging dia. Lepas mandi, tuan-tuan, cium bau tu melekat. Bau busuk tu melekat, tak hilang. Balik rumah gosok dengan sabun wangi tu,
hilang. Tapi habis bau wangi, bau datang tu balik. Agak-agak tuan-tuan makan tak? Tuan-tuan nak makan tu terbau, teringat. Tak hilang tuan bau tu. Akhirnya diajarkan oleh seseorang, manusia berasal daripada tanah, maka nak hilangkan bau macam mana? Rupa dia ambil tanah, tuan-tuan gosokkan. Gosok dengan tanah, bukan dengan sabun, dengan tanah. Akhirnya basuh tangan tu hilang. Maha suci Allah. Pun tak perasan. Datang daripada tanah, kembali kepada tanah. Sebab tu Allah kata, aku dah tunjukkan dengan hak kepada kebenaran ni, kau carilah. Beriman kamu kepada Allah, maka kamu akan pergi cari tempat-tempat yang elok. Tapi bagi kamu yang kufur, terpulang. Tak menurunkan sikit kekuasaan Allah pun dalam dunia ni. Tapi mereka dalam keadaan sombong. Sombong dia. Itu saya kata, bila seorang itu sombong, dikatakan bahawa dia telah mengambil selendang Allah Ta'ala. Maka tunggulah, bila satu benda yang ada pada kita disentap, orang ambil, apa perasaan kita? Kita ni tak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada apa-apa tentang kekuasaan pun tak ada lah. Sebab bila terbujur, semalam saya tengok kain tu disiat. Kain tu disiat, kain cotton tu disiat satu-satu oleh siapa? Oleh Bilal. Tengok dia buat benang, tengok kain kapan tu dilipat, dia potong, dia buatkan apa? Teluk belanga kan. Nak masukkan siapa? Buat baju mayat. Sebab itulah kita yang hidup ni, bila tengok pengurusan jenazah, cuba tengok, duduk kat situ sama-sama tengok. Tapi jarang orang nak tengok sama tuan-tuan. Lagi sedap duduk atas motor, bawa pokok, menanti untuk disempurnakan jenazah tu. Sepatutnya kita duduk dalam rumah jenazah tu, tengok jenazah, kita bacakanlah ayat suci Al-Quran, doakan mudah-mudahan dia ini ditempatkan dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi ramai di kalangan tak nak ambil iktibar macam tu. Dah bagus tuan-tuan pergi, tapi dalam keadaan tak ambil iktibar, dan dia akan pergi. Sebab itulah sahabat-sahabat bila berhadapan dengan Nabi SAW, Nabi bagi tahu, kurangkan suka kamu, menangislah kamu, kerana suatu ketika nanti kalau kamu tahu bahawasanya alam kubur itu satu azab bagi mereka yang ingkar, kamu akan menangis selama-lamanya. Nangislah tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi alam kubur tu lah kena tempuh manusia, semua kena tempuh. Tapi bagi orang yang dalam keadaan dia tak beriman, dia hanya ada dalam ingatan dia tanpa dia beramal tuan-tuan, dia akan cakap bagi dia, semua akan mati, apa nak takut? Pernah dengar perkataan ni tuan-tuan? Manusia dalam keadaan dia cakap apa? Apa kita nak takut? Kita semua akan mati. Ya betul. Tak rasa takut. Nak takut macam mana? Bila mati, matilah. Oh, boleh jawab macam tu. Tapi bagi orang yang beriman, saya tanya pada tuan-tuan, takut tak nak mati? Takut tuan-tuan. Tak bergerak. Semalam tak bergerak, diam mayat tu. Dah diikat dengan tali tuan, tengok Allahu Akbar. Diam, pejam. Dan minta pun jangan bergerak. Kita duduk situ baca Yasin, doa-doa, dia dah terbujur macam tu, memang pun kita minta janganlah kau bergerak balik. Kalau kau bergerak, aku pun bergerak. Sungguh tuan-tuan. Saya baca Yasin tu, saya tengok jenazah tu, saya tengok je kain dia. Dalam hati tu pun cakap juga, kalau dia bergerak, aku bergerak. Yang kita tahu dia dah diikat tuan-tuan. Kalau dah meninggal daripada malam sampai pagi, memang tak bergerak, pejam je. Dah sejuk tuan-tuan, tangan dah pucat, semua dah pucat. Kita duduk kat situ, tiba-tiba kita baca Yasin, tangan dia bergerak, pegang kita. Agak-agak apa yang tuan-tuan buat? Saya ingat bukan satu hari demam tuan-tuan.
Seminggu demam. Lepas tu angkat tangan taubat, tuan-tuan, tak akan pergilah kat mayat. Ya Allah. Beberapa minggu yang lepas tengok mayat ya tuan-tuan. Seorang hamba Allah diikat dengan kain putih letak kat depan. Kita imam tuan-tuan tengok, ya Allah. Tak terfikir ke kita duduk kat situ? Terfikir tuan-tuan. Tak terfikir ke lepas daripada tu dia masuk dalam liang lahat, disumbat tuan-tuan? Tak terfikir ke? Terfikir. Dah terfikir apa perasaan kita? Biasalah. Allahu Akbar. Kalau biasalah tuan-tuan. Tuan-tuan nak rasa macam mana keadaan dalam liang lahat? Cuma adalah kisahlah hamba Allah. Waktu saya berada di hospital, seorang nurse tanyalah, "Encik sakit apa?" Dia kata. Jadi nurse tak tahu. Dia nak dripkan, masukkan darah jarum tu dalam ni aliran darah kan. "Encik sakit apa?" "Saya sakit perut, gastrik kok," dia kata. Habis doktor kata apa? "Besok mungkin nak guna skop lah, atas bawah." Lagi buat apa? Tak tahulah. Dia buat, kata nak buat CT scan ke apa tak tahu. CT scan ke buat MRI. MRI tu apa? Saya bukan tahu tu. Oh, dia sebutlah MRI ni yang masuk dalam terowong tu. Dia masukkan dalam corong tu, terus masuk dalam terowong tu lah. Kalau CT scan dia cuma baring je, dia masuk dalam gelung. Nak cek kita ni ada sakit apa, dia masuk dalam ni gelung, dia masuk dalam. Itu CT scan. Oh. Lepas tu dia kata kalau CT scan tak apalah. Masuk dalam bilik X-ray tu, dia pun keluar, dia cek. Kalau MRI susah sikit kata. Susah macam mana nurse? Kalau duduk MRI ni, dia tak boleh bergerak. Baring atas stretcher tu, dia masuk dalam terowong, diam. Tak boleh bergerak 40 ke 1 jam, 40-50 minit macam tu lah. Tak boleh gerak, diam je. Boleh tidur? Tak boleh tidur, kena jaga. Buka mata je, nampak apa? Nampak dinding atas ni lah. Nampak dinding atas, maksud ni dalam terowong, nampak dinding. Dan duduk dalam tu je, Tak boleh bangun. Macam mana nak bangun? Jadi gelung yang muat-muat badan, tuan-tuan duduk dalam tu. Boleh bangun? Nak bangun benda tak boleh bergerak. Kalau kita menjerit, keluarkan aku, panas. Sebab dalam tu dia rasa kepanaskan. Keluar balik tuan-tuan. Maka tak bolehlah dia buat scan untuk MRI. Masuk balik. Kalau 30 minit tuan-tuan dah tak tahan bercakap juga. Dah cukup, tarik balik. Masuk balik, start balik. Saya kata macam tu. Macam tu MRI. Dia kata, "Nurse awak ni cerita macam pernah masuk." Dia kata, "Saya pernah masuk encik." Kata, "Oh, pernah masuk." Kata. Habis macam mana keadaan dia? Macam tu lah. Tak boleh bangun tak? Kira macam kat kubur lah. Saya tak sampai hati nak cerita dengan cik. Kata, Allahu Akbar. Dia tak sampai hati nak cerita. Dia takut saya kena macam tu. Tapi lebih kurang macam tu lah. Allah. Mungkin tuan-tuan ada di antara saudara-saudara ke siapa yang pernah masuk MRI, macam itulah keadaan dia. Saya ingat mati je. Bila tanya cerita-cerita dengan mak mentua pun, mak mentua pun pernah masuk. Mak rasa apa? Mak ingat mak dah mati kan. Tak boleh bergerak. Adik engkau lah disuruh cek. Mak ikut je, rupa duduk dalam tu. Dekat 1 jam mak diam. Mak ingat mati, tak boleh gerak.
Macam itulah duduk dalam liang lahat bagi orang-orang yang aneh. Lu'inal ladzina kafaru, didatangi dengan azab. Azab dia, wa na'udzubillah, takut tuan-tuan. Kena rasa takut. Takut kalau kita berada di situ. Tapi bukan nak takut-takutkan tuan-tuan, tak. Yang tadi saya bagi tahu 40 ialah berubah, 50 ialah memperbanyakkan amalan, 60 muhasabah, 70 menanti. Bukan nak takutkan tuan-tuan, tak. Sebab ada di antara yang belum 40 pun pergi dulu. Yang lepas ni baru awal 40-an. Awal 40-an ke ujung 30-an. Kembali dulu. Yang semalam perginya pagi tuan-tuan, usia dia 70 tahun, 69 ke 70. Pergi dah. Lepas asar, pak saudara tuan-tuan pergi tu dah 70 lebih dah. 76 macam itulah. Dia pergi dah. Agak-agak dia balik tuan-tuan. Agak-agak yang dah pergi tu dah dikebumikan, dia balik tak? Kalau balik pun tuan-tuan agak-agak nak kawan balik tak dengan dia? Tuan-tuan dah biasa pergi minum kopi dengan dia, tiba-tiba balik masjid, dia tunggu kat motor. Kan semalam aku dah kebumikan kau, aku dah balik-balik, nak temankan kau, jom pergi minum. Agak-agak tuan-tuan pergi minum tak dengan dia tuan-tuan? Terus kenyang seminggu tuan-tuan, kenyang seminggu terus kenyang. Sungguh dia tahu. Kita cerita ni tuan-tuan, yang dia ni kembali ke rahmatullah ni, dia tahu tak apa yang kita cakap? Dia tahu tuan-tuan. Ayah kita dah kembali ke rahmatullah, dia tahu kita tak? Dia tahu. Ayah kita dah pergi, dia nak apa kat kita? Nak minta doa. Tapi dia cakap tak? Dia tak cakap. Tuan-tuan nak ke ayah datang cakap dengan tuan-tuan? Balik daripada rumah, tiba-tiba duduk kat kursi ruang tamu, baru balik. Ya. Ayah bila balik? Ayah balik sekejap je ni. Lepas jumpa kau ni kan, ayah nak balik-balik. Ada apa ya? Kau lama tak doakan aku. Agak-agak tuan-tuan nak macam tu. Nak. Tapi bukan pakai macam ni lah, dibungkus tuan-tuan dengan ikat semua tu ada. Dia duduk je kat sofa, tak pandang. Nak? Tak nak. Tapi dia tahu tak? Dia tahu. Tangan dia melambai-lambai. Mana anak-anak aku ni? Mana anak-anak aku? Ya Allah, anak aku bangun pukul 9, ya Allah. Subuh dia ke mana, ya Allah. Gajah pun dah sembayang, ya Allah. Anak aku tak sembayang lagi, walaupun dipanggil subuh gajah. Masya Allah. Itu kan peringatan kat kita. Sehingga kan raja yang sekata raja, pemimpin raja dengar macam tu, dia menangis sungguh-sungguh tuan-tuan. Jadi inilah nak muhasabah balik kita. Pada kita ni, buatlah perkara-perkara yang baik tuan-tuan. Buatlah. Saya ajak pada diri saya ni tuan-tuan nak buat ni. Kita tak tahu tuan-tuan. Mungkin di antara amalan kebaikan kita ni Allah terima, mungkin tidak. Ala kulli hal kita minta ajalah dengan Allah, kalau seandainya ada kebaikan tu angkatlah ya Allah. Sebagai seorang hamba aku ni, itu yang termampu untuk aku ya Allah. Didik aku, bimbing aku ya Allah, agar aku mati pun kepada jalanmu ya Allah. Engkau redha aku ya Allah. Minta. Kita belum dijamin masuk dalam syurga tuan-tuan, berbandingan Khulafa' Rasyidin dijamin. Tapi di antara jaminan yang Nabi bagi tahu, inilah langkah kaki kita ke rumah Allah Ta'ala. Beriman, sentiasa kita ingat Allah Ta'ala, solat kita tak tinggal. Saya doakanlah ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan ada kekuatan untuk terus beramal, buat kebaikan. Doakan saya doakan tuan-tuan.
Sama-sama kita sama-sama berdoa. Allah berikan kesihatan, Allah berikan kewalafiatan, Allah berikan kesejahteraan kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak tarik kita, sekejap je Allah boleh tarik. Mungkin hari ini kita jumpa, minggu depan wallahu alam. Mungkin tahun depan wallahu alam. Mungkin 5 tahun akan datang wallahu alam. Jadi kalau Allah nak ambil lah. Tapi pertanyaan, adakah kita dah bersedia? Adakah kita dah bersedia? Allah. Sebab tu tengok balik. Sehari kita hidup, semakin panjang umur kita, tak, semakin pendek usia kita. Kena faham tu betul-betul. Semakin kita hidup, semakin pendek usia kita. Allah dah tentukan kita ni 70 tahun kita meninggal, kita dah sampai usia 60 tahun. Sehari je kita hidup, bermaksud usia kita dah tinggal 9 tahun 11 bulan 29 hari. Sikit potong. Kalau bertemu orang, aku doakan kau selamat pendek umur. Memang tak salam dengan kita lagi. Sebab memang kita hidup makin pendek kan, tapi kita tak ucap dengan pendek umur. Kita apa? Selamat panjang umur. Mudah-mudahan Allah panjangkan. Biarlah kita panjang umur, jadi orang bermanfaat. Kalau tak boleh jadi orang bermanfaat, kena jadi apa? Kalau tak boleh jadi orang yang bermanfaat, tuan-tuan nak jadi apa? Jadilah orang yang tidak menyusahkan orang lain. Faham? Hidup kat dunia, jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Kalau tak boleh manfaat, jangan menyusahkan orang lain. Pegang betul-betul. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita sama-sama berada dalam syurga Allah SWT. Aku lukau liaza astaghfirullah li walakum. Kebaikan datang daripada Allah, keburukan daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.